Habis bunuh Dajjal, ketika itu Nabi Isa diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Isa, harriz ibadi ila Tur. Wahai Isa, bawa semua hamba-hambaku pergi ke Tur, satu bukit yang tinggi. Kerana sekarang ini salah satu daripada makhluk-makhluk aku telah pun berjaya keluar daripada tembok mereka. Ya'juj wa Ma'juj, tema dia kerosakan. Satu makhluk yang dia buat kerosakan. Di mana dia tak penting. Apakah sampai malam ni makhluk itu wujud? Ya. Dia manusia normal macam kita, dua tangan, dua kaki, manusia. Ada lelaki, ada perempuan, dan telah pun dikurung oleh Zulqarnain alaihi salam. Zulqarnain ni hidup pada satu zaman yang tidak diijma' oleh para ulama'. Tak ada ijma'. Ada ulama' sebut zaman ni, ada ulama' sebut zaman ni, ada ulama' sebut sebelum Nabi Musa, ada ulama' sebut selepas Nabi Musa. Tidak ijma'. Jadi Zulqarnain ni, saya cerita sikit ringkas, antara lelaki yang memerintah utara sampai ke selatan, barat dan ke timur. Dua yang Islam adalah Zulqarnain dan yang keduanya Sulaiman alaihissalam. Disampai di satu tempat, ada satu kabilah datang. Maka datang kumpulan ni, kaum ini, kabilah ini datang, wahai Zulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Zulqarnain, ada satu kumpulan manusia, dua kabilah, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ni perosak, seperti binatang perosak. Dia turun, rumah dibakar, ladang dibakar, orang dibunuh, habis hancur, satu daerah akan rosak. Jadi kabilah ni minta, wahai Zulqarnain, kami nak upah kamu untuk bina satu tembok. Mereka tak boleh dah datang ke arah sini. Dia kata, tak payahlah, simpanlah. Hak mana yang ada tu simpan, cuma aku nak tenaga, buruh, pekerja untuk kita bina sebuah tembok gergasi. Bila dia setuju, maka dia pun minta tenaga kerja daripada penduduk daerah tu, ke semua sekali. Berapa puluh ribu yang ada, semua datang. Kita nak buat apa, wahai Zulqarnain? Himpunkan ketulan besi. Tu ni Zubaral Hadid, ketulan-ketulan besi. Ketulan besi itu kalian letakkan di antara dua gunung. Di antara dua gunung ini, di tengah-tengah inilah nak diisikan ketulan besi. Tuan-tuan, bila baca ayat ni, apa teknologi yang digunakan oleh Zulqarnain untuk mengeluar dan menghasilkan besi sebanyak tu? Subhanallah. Ketulan-ketulan besi itu himpun sehinggalah ketulan itu sama paras dengan dua bukit yang berada di sebelah kanan dan kiri. Banyaknya besi tu dihimpunkan, bongkah-bongkah besi tu sampai sama dengan paras bukit. Dan yang keduanya, himpunkan tembaga, cairkan. Dah cairkan tembaga, tuan-tuan, tembaga itu dituang ke atas tu. Dituang, akhirnya sejuk dan dia mengeras. Tembok Zulqarnain itu sebagai satu tembok yang mempunyai logam, bahan yang paling keras dalam dunia. Jadi bila ketua Ya'juj wa Ma'juj ni arahkan, tebuk tembok ini. Sejak daripada zaman itu sampai ke hari ini, setiap hari mereka sedang menebuk tembok itu. Pada satu hari, Nabi di rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahash, salah seorang isteri Rasulullah. Nabi terjaga dalam keadaan muka Nabi kemerahan dan berpeluh. Nabi kata, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Nabi kata, celakalah nasib orang Arab. Maksudnya hancurlah keadaan orang Arab. Satu kejahatan yang cukup dekat. Isteri Nabi tanya, kenapa ya Rasulullah? Aku ditunjukkan oleh Allah, tembok Zulqarnain telah pun berlubang sebesar ini. Cuma setiap hari bila nak balik, dah selesai buat lubang, bila nak balik, ketua dia akan kata, esok kita datang, kita sambung. Bila datang hari yang seterusnya, lubang itu dikembalikan oleh Allah. Sehinggalah Nabi Isa turun bunuh Dajjal. Waktu itu lubang sudah pun membesar. Ketika itu tuan dia kata, ketua Ya'juj Ma'juj kata, esok kita datang, insya-Allah kita boleh keluar. Waktu itulah keluar dengan begitu ramai, terlalu banyak bilangan mereka ini. Sekira-kira kalau dia lalu tepi sungai, negara Ya'juj Ma'juj ni, warga negara dia, bila dia keluar hari tu, dia lalu tepi sungai, dia minum air sungai tu, kering. Dah kering tu, bukan semua lagi minum. Datang lagi tentera dia yang belakang, tak habis lagi, yang belakang tak minum lagi. Berapa banyak, tuan-tuan? Sebab tu Allah Ta'ala arahkan, wahai Isa, musuh yang sedang keluar ini bukan lawan kalian. Ya'juj wa Ma'juj, dia tak datang keluarkan kita daripada Islam. Dah, datang bakar bunuh, bakar bunuh, bakar bunuh. Itu ya, bunuh. Bila tak ada lagi penduduk bumi yang boleh lawan dengan dia, Ya'juj Ma'juj kata, jom kita lawan dengan penduduk langit. Maka mereka pun tarik anak panah, lepaskan ke langit. Allah sengaja lontarkan kembali anak panah tu dengan kesan darah. Maka menjerit-jeritlah kumpulan Ya'juj Ma'juj ni,
kita dah bunuh penduduk langit. Maka bertebaranlah mereka melakukan kerosakan. Adakah Nabi Isa berlawan? Tidak. Ketika Nabi Isa berada di atas gunung itu, duduk di atas tu, mereka pun bermunajat. Nak lawan tak boleh. Maka bermunajatlah mereka ni, dan akhirnya dah habis bermunajat, datanglah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ulat saja. Lalu ulat tu gigit di bahagian leher Ya'juj wa Ma'juj, maka matilah kesemuanya manusia perosak dan bengis ni. Turunlah Nabi Isa dan ramai mujahidin tadi pakat turun, tak boleh jalan. Tak boleh berjalan disebabkan banyaknya bangkai, mayat, jenazah Ya'juj wa Ma'juj ni, sehingga menjadi busuk yang bersangatan, tak boleh nak lalu. Naik balik munajat. Ketika itu diturunkan oleh Allah hujan yang lebat, basuh bumi daripada jenazah bangkai Ya'juj Ma'juj ni. Kemudian datang burung-burung yang lehernya seperti unta. Keluar burung-burung besar ni yang lehernya seperti leher unta, maksudnya leher dia besar. Angkat mayat-mayat Ya'juj Ma'juj ni, angkat dan buang dan bersihkan. Waktu tu barulah Nabi Isa turun. Ketika itu Nabi Isa menetap di sana. Dia hidup 40 tahun, berkahwin, beranak pinak. Ketika itulah, selepas pada tempoh tu, Imam Mahdi pun meninggal. Waktu tu manusia hidup dalam keadaan yang paling aman.